Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tugasan 2 persembahan BMNB 1124 literasi bahasa, iaitu tentang masalah literasi membaca dan aktiviti-aktiviti pembelajaran untuk mengatasi masalah literasi bahasa, iaitu dari segi literasi membaca. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Shima Sofia, yang kedua Natra Amira dan yang ketiga saya, iaitu Tengku Nur Salihah. Assalamualaikum, saya Shima. Saya akan memberitahu apa itu literasi. Literasi ini merupakan keupayaan murid-murid untuk membaca atau menulis. Literasi juga lebih dikenali sebagai celik huruf. Literasi membaca pula menurut Noam Chomsky melibatkan pemahaman struktur bahasa dan kemampuan untuk menjelaskan bahasa serta teks dengan lebih jelas. Ia juga menekankan pentingnya memahami bahan yang dibaca serta membaca secara kritis untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap murid-murid. Peringkat literasi membaca yang pertama ialah peringkat prabacaan. Apa itu prabacaan? Prabacaan ialah tahap penyediaan murid-murid ataupun tahap asas untuk murid-murid membaca, di mana guru perlulah menyediakan pengalaman bahasa, iaitu mengenal serta mengecam huruf. Murid-murid dapat didedahkan dengan aktiviti yang boleh mendorong mereka dalam mempertingkatkan ketajaman penglihatan serta pendengaran. Mengapa pentingnya untuk ketajaman penglihatan mereka? Aktiviti pengamatan penglihatan ini bertujuan untuk melatih keupayaan mata murid-murid untuk mengecam bentuk-bentuk ataupun mengecam huruf, manakala aktiviti pengamatan pendengaran pula untuk mempertingkatkan ketajaman pengamatan penglihatan tersebut. Aktiviti perabacaan ini biasanya melibatkan kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah, iaitu berusia 2 tahun ataupun 3 tahun. Aktiviti yang pertama ialah aktiviti ulat gonggong huruf. Mengapa saya mencipta aktiviti ini? Saya mencipta aktiviti ini untuk menarik perhatian murid untuk belajar mengenal huruf atau bentuk dengan cara yang lebih seronok. Aktiviti ini dijalankan bertujuan untuk mengenal huruf-huruf vokal dengan betul. Murid juga dapat memunyikan huruf-huruf vokal seperti huruf A, E, I, O dan U dengan betul dan lancar. Murid dapat memilih dan memadankan huruf vokal dengan gambar yang betul. Aktiviti yang kedua ialah aktiviti permainan kotak adudu. Permainan kotak adudu ini terinspirasi daripada cerita animasi Bobo Boy, di mana watak adudu tersebut berkepala petak, dan saya mengambil inovasi pada cerita tersebut untuk menarik perhatian murid untuk mengenal huruf. Permainan kotak adudu ini dapat menarik perhatian murid untuk main sambil belajar. Aktiviti ini bertujuan untuk melatih murid mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada huruf. Aktiviti ini juga untuk melatih murid supaya dapat mengingat kembali apa yang mereka perhatikan, iaitu mereka dapat memfokuskan penglihatan mereka sambil mereka mengecam huruf tersebut. Murid dapat mengenal pasti dan menyebut abjad dengan betul. Sebagai contoh, murid menarik pada kotak adudu tersebut huruf K, dan murid perlu menyebut huruf K itu. Aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran psikomotor murid-murid, iaitu melibatkan pergerakan mata serta tangan murid-murid. Assalamualaikum. Untuk peringkat perabacaan, kami menyediakan 2 aktiviti, iaitu aktiviti ulat gonggong huruf, dan aktiviti yang kedua adalah aktiviti permainan kotak adudu. Aktiviti ulat gonggong huruf kami menyediakan ni dan bahan ni. Cara pelaksanaan aktiviti ulat gonggong huruf ini, murid perlu melihat dulu huruf ini, huruf vokal ini yang terdiri daripada A, E, I, O dan U. Dan guru menyediakan huruf yang sama untuk murid memilih dan tampal huruf yang sama ke badan ulat gonggong ini. Dan murid akan buat E. Okey, ini huruf apa? E. E. Okey. I. Yang ni pula huruf I. U. Ini huruf dan huruf U. Itulah cara pelaksanaan aktiviti ulat gonggong huruf. Untuk aktiviti yang kedua, iaitu permainan kotak adudu. Dan ini bahannya. Dan ini huruf yang perlu dimasukkan ke dalam ini.
Cara pelaksanaannya ialah guru memilih salah satu huruf, sebagai contoh huruf M, dan guru meminta murid untuk mengecam huruf M dan membunyikan huruf M seperti M. Lalu guru meminta murid memasukkan huruf M ke dalam kotak adudu. Dan seterusnya murid perlu menarik huruf M sampai menyuppainya. Begitulah cara penggunaan kotak adudu. Seterusnya, kita lihat pula kepada peringkat mekanis. Apakah yang dimaksudkan dengan membaca mekanis? Membaca mekanis merupakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi, fikiran dan juga perasaan pengarang. Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan mengikut gaya membaca yang betul. Objektif untuk pelaksanaan aktiviti 1 iaitu lambung dan sebut. Yang pertama ialah murid dapat membatang suku kata terbuka dengan baik. Hal ini kerana kami menghubungkan di antara huruf konsonan dengan huruf vokal untuk membatang suku kata terbuka. Yang kedua ialah murid dapat mengenal huruf vokal dan juga konsonan. Dan yang ketiga, murid dapat menyuarakan suara di mana pada aktiviti ini mereka perlu mengeluarkan suara untuk mengingati dan juga menghafal. Seterusnya, objektif untuk pelaksanaan aktiviti kedua iaitu tusuk ikan. Objektif yang pertama ialah murid dapat membunyikan fonetik huruf dengan jelas dan betul. Hal ini demikian kerana di badan-badan ikan tersebut kami meletakkan 26 abjad untuk murid mengingat ataupun mengetahui bagaimana untuk membunyikan setiap huruf tersebut. Yang kedua, murid dapat menyebut perkataan dengan tepat kerana kami menggunakan batang aiskrim dan di hujung batang aiskrim tersebut mempunyai perkataan KV-KV ataupun VK-VK untuk melihat bagaimana mereka mengaplikasikan dalam ejaan. Seterusnya, yang ketiga, untuk meningkatkan psikomotor murid dengan melakukan pergerakan. Hal ini demikian kerana mereka melakukan pergerakan supaya mereka tidak bosan ataupun leka semasa pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bacaan mekanis, kami menyediakan dua aktiviti, iaitu yang pertama aktiviti lambung dan sebut. Aktiviti ini kami menggunakan dadu, papan suai dan juga kotak dan kertas yang mengandungi huruf dan nombor. Cara penggunaannya ialah yang pertama, lambung dadu. Lihat nombor yang murid dapat pada dadu. Yang kedua, memilih kertas yang tertulis nombor 6 di dalam kotak kertas dan melihat isi yang terkandung di dalam kertas tersebut. Setelah mendapat huruf H, mereka perlu memilih huruf H dan letakkan di papan suai. Cara penggunaan papan suai ialah mengambil huruf yang dipilih tadi dan meletakkan di atas papan suai. H tambah A bunyinya ha, H tambah I bunyinya hi, H tambah I bunyinya ha, H tambah I bunyinya hi dan sebagainya. Inilah cara penggunaan aktiviti 1 iaitu lambung dan sebut. Untuk aktiviti kedua iaitu tusuk ikan, kami memerlukan bahan. Yang pertama, kotak, batang aiskrim dan juga kertas warna. Cara penggunaannya ialah murid hendaklah pilih, tarik dan juga sebut. Di sini mempunyai 26 abjad yang bermula daripada A sehinggalah Z. Okey. Yang pertama, murid akan memilih mana-mana abjad yang disukai. B. Dan seterusnya, murid akan menarik batang aiskrim sehingga keluar. Seterusnya, murid hendaklah menyebut huruf yang mereka dapat. B. Dan guru akan menyebutkan dengan fonetik iaitu, kamu dari saya ya. B, 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 B. Okay, seterusnya, di sini mempunyai perkataan bunyi dan guru hendaklah menyebut dan juga murid hendaklah mengikut. B, B, bumi. B, B, bumi. Baiklah. Begitu sahaja penggunaan untuk aktiviti 2 iaitu tusuk ikan. Akhir sekali, peringkat bacaan terakhir adalah peringkat bacaan mentalis. Seterusnya, saya akan teruskan dengan bacaan mentalis. Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis iaitu nada suara, sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran atau kecakapan bacaan mekanis. Okey, maksudnya di sini bacaan mentalis ni bacaan yang kita suarakan tanpa bunyi. Maksudnya kita baca dalam keadaan senyap.
Bacaan ni pula dia tak sama dengan bacaan mekanis, sebab bacaan mentalis ni dia tak ada nada suara, dia tak perlukan intonasi yang betul macam bacaan mekanis. Lepas tu bacaan mentalis ni dia diaplikasikan selepas murid-murid dapat mengaplikasikan, dapat menguasai bacaan mekanis. Untuk bacaan mentalis, saya sertakan satu aktiviti, iaitu aktiviti lari dan tampal perkataan. Objektif aktiviti ini adalah yang pertama, murid dapat faham dengan jelas sesuatu perkataan ayat. Yang kedua, menggunakan gambar berwarna yang menunjukkan gambaran sesuatu ayat memudahkan murid untuk mentafsir ayat. Yang ketiga, aktiviti ringkas ini dapat melatih murid membaca dengan pantas. Yang keempat, dapat melatih murid membaca secara senyap. Dan yang kelima, untuk melatih murid bergerak aktif semasa memilih kad kerana telah ditetapkan masa. Okey, sebab apa saya pilih aktiviti lari dan tampal untuk bacaan mentalis? Kerana yang pertama, murid faham dan jelas sesuatu perkataan ayat. Sebab apa? Bila saya sertakan ayat dan gambar, murid akan faham. Ini contohnya, ini ayam dan dia tengok gambar ayam. Maksudnya dia faham ayat ini berkaitan dengan ayam. Dan penggunaan gambar berwarna ni dapat menarik minat seseorang murid untuk baca dengan lebih jelas, dengan lebih semangat lah. Dan aktiviti ringkas ini dapat melatih murid membaca dengan pantas, sebab dia macam baca terus, macam ini ayam, lepas tu dia terus tengok gambar, jadi dia macam baca dengan laju. Dan yang keempat, murid membaca secara senyap. Diorang baca dalam hati sebab guru menyuruh murid-murid membaca dalam hati dan kemudian menampalkan mengikut gambar yang telah ditunjukkan sebentar sahaja nanti, dikata. Dan yang keempat, melatih murid bergerak secara aktif semasa memilih kad kerana ditetapkan masa. Yang ini melibatkan psikomotor, iaitu pergerakan kaki dan pergerakan tangan, kerana murid-murid akan bergiat aktif dalam kelas untuk berlari, untuk menampal ayat tersebut dengan gambar yang telah yang sama dengan ayat itu supaya tidak salah. Dan ia menyebabkan murid lebih aktif dalam kelas. Tak adalah murid macam hanya bercakap dengan guru tanpa bergerak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi peringkat mentalis pula, kami menyediakan satu aktiviti ringkas, iaitu kami menggunakan satu potong ayat 3 dan menyediakan juga gambar untuk murid-murid memahami ayat beserta gambar. Guru memanggil murid supaya membaca ayat tersebut dengan bacaan senyap dan melihat gambar yang tertera di sebelahnya. Kemudian, murid cuba untuk mentafsir ayat tersebut berdasarkan gambar ini. Cuba kamu lihat dan baca gambar ini. Setelah murid membaca dan melihat, guru mencabut semula kad yang berisi gambar dan menampakkannya jauh di tepi kelas supaya murid dapat mengecam mana satu ayat beserta gambar yang betul. Menampal kad yang beserta gambar di tepi kelas beserta gambar-gambar yang tiada kaitan untuk menguji kanak-kanak tentang pemahaman ayat tersebut berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan sebentar tadi. Dan guru menyuruh murid untuk berlari daripada sana untuk melihat ayat pertama dan mencari gambar yang berkaitan dengan ayat pertama. Guru juga perlu menetapkan masa sama ada 30 saat kepada murid untuk mentafsir ayat beserta gambar yang akan dipetik sebentar sahaja nanti. 1, 2, 3, cepat! Okey, ayat seterusnya. Ayat terakhir. Yeay! Begitulah cara penggunaan lari dan tampal perkataan. LIND Bar terbang lagi SEN dan TIT tertib ya Allah SUSU KAN dan terdang Allah PAM pan TAS das terdas Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video pembahasan budak sebentar tadi, iaitu kanak-kanak mempunyai masalah dalam penggunaan suku kata. Kanak-kanak tersebut pandai untuk mengenal huruf dan menyebut suku kata, namun mereka tidak pandai untuk menghubungkan kata-kata tersebut apabila mereka tidak mengerti ataupun tidak kenal gambar ataupun perkataan yang perlu mereka sebut. Jadi kami sertakan satu alat bantu mengajar, iaitu buku ajaib kata yang dibuat oleh kami semua untuk membantu kanak-kanak menghubungkan kata-kata tersebut dengan betul. Cara penggunaannya ialah kita memerlukan satu buku ajaib, kita memerlukan gambar
dan perkataan yang telah dipisahkan suku katanya. Cara penggunaan buku ajaib ini ialah bermula kita buka dahulu ikatan buku ajaib. Kemudian kami sertakan satu ruangan kosong untuk kami menambah gambar dan suku kata yang telah dipisahkan. Okey, sebagai contoh mula-mula guru memilih satu gambar, iaitu gambar bola yang kami tampilkan di bawah. Okey, kemudian guru mengambil suku kata pertama iaitu bo dan tampilkan ia di sini, dan suku kata kedua iaitu la dan tampilkan di sini. Okey, selepas itu guru akan membimbing murid untuk mengeja bersama-sama iaitu bo, la, bola, bola. Apabila kita mengajar seperti ini dan menyertakan gambar, murid-murid lebih senang untuk mengenal perkataan itu. Maksudnya bila mereka dapat sambungkan perkataan itu, dia tahu perkataan itu menjadi seperti gambar apa, iaitu seperti gambar bola. Okay, sebagai contoh yang kedua iaitu gambar kedua adalah kita gunakan gambar semut. Okay, kita letak gambar semut di sini. Kemudian perkataan pertama iaitu se dan mut. Kan menyuruh murid-murid untuk mengikuti, iaitu se, mut, semut. Begitulah cara penggunaan buku ajaib kata. Baiklah, sekarang saya akan memberi sedikit justifikasi berkaitan dengan pemilihan aktiviti iaitu buku kata ajaib untuk menyelesaikan masalah pelajar tadi, iaitu pelajar tidak mempunyai masalah dalam penggunaan kata, iaitu pelajar dapat membunyikan huruf dan membunyikan suku kata. Namun apabila mereka pelajar cuba untuk menggabungkan suku kata tersebut, dia tidak dapat menyebut perkataan dengan betul. Iaitu seperti dia mengeja bola, B-O-L-A, tapi dia eja tola. Dia tidak dapat menyebut sesuatu perkataan apabila disambungkan suku kata. Dan saya dapati hal ini kerana tiada gambar. Iaitu dia tak tahu dia nak sebut apa dengan sesuai dengan perkataan yang mereka perlu. Jadi saya sertakan aktiviti buku kata ajaib yang mana kami menggunakan buku yang dihias dengan hiasan yang cantik, dan kami sertakan gambar dan suku kata sesuatu perkataan tapi kami pisahkan. Dan kami memilih aktiviti ini kerana penggunaan gambar ini membantu pelajar membaca dengan betul apabila menyambungkan suku kata. Yang kedua, kanak-kanak dapat mengenal maksud sesuatu perkataan. Contohnya, dia tengok perkataan yang kami bagi adalah bola. Dan bila kami letak gambar bola, baru dia kata, oh bola tu bentuk dia macam ni. Kami letak perkataan semut. Mungkin pada ketika itu murid-murid tak tahu semut tu apa, sama ada semut tu bentuk dia macam mana, semut tu warna apa. Tapi bila kami sertakan gambar, murid-murid tahu, murid-murid kenal maksud perkataan tersebut, bentuk dia macam mana dan sebagainya. Ia membantu murid untuk mengenal pasti dan mengecam dan memudahkan murid untuk menyebut dengan betul. Yang keempat, kami memilih aktiviti buku kata ajaib ini kerana ia dapat melatih murid untuk menjadi lebih fokus masa mengajar. Sebab apa? Bila murid tengok gambar, murid lihat gambar dan murid cuba sesuaikan dengan cuba padankan dengan suku kata yang betul, murid akan fokus. Betul atau tidak apa yang mereka buat ini? Seperti se, mut, mut, semut. Dia tengok huruf perkataan suku kata yang dipisahkan tadi betul atau tidak berserta gambar. Dan perkara itu akan dipantau oleh guru kelas masing-masing. Dan yang keempat, meningkatkan daya fikiran murid. Iaitu murid akan berfikir sama ada gambar ini sesuai dengan perkataan apa. Maksudnya betul ke perkataan semut ini gambar dia adalah macam ni. Betul ke perkataan B-O-L-A ini iaitu bola sesuai dengan gambar bola ini. Itulah antara justifikasi buku kata ajaib. Seterusnya, kita pergi pula kepada kelebihan dan juga kelemahan untuk alat bantu mengajar buku kata ajaib. Antara kelebihan yang pertama ialah mudah dibawa ke mana-mana sahaja kerana bahan tersebut dibentuk melalui saiz yang kecil. Mungkin guru juga boleh membina untuk setiap murid melalui saiz yang kecil dan mudah dibawa. Seterusnya, menggunakan kos bahan yang rendah kerana hanya menggunakan kotak, kertas warna dan juga sedikit hiasan. Seterusnya, kaedah penghasilan yang mudah. Hal ini hanya melibatkan kreativiti seorang guru. Seterusnya, untuk menarik perhatian murid-murid melalui pelbagai warna yang digunakan. Kelemahan untuk aktiviti
Buku kata ajaib yang pertama ialah memerlukan gambar untuk menghubungkan suku kata. Hal ini dikatakan demikian kerana jika tidak mempunyai gambar, mungkin murid-murid tidak dapat menghubungkan suku kata untuk membentuk satu perkataan. Seterusnya, kurang inovasi dalam penghasilan bahan kerana tidak memerlukan sebarang teknologi untuk menghasilkan alat bantu mengajar ini. Dan yang terakhir ialah pembelajaran kurang aktif kerana murid hanya berada di dalam kelas dan mengurangkan pergerakan mereka. Bukan itu sahaja, aktiviti ini juga hanya memerlukan teknik tampalan dan mungkin semasa aktiviti ini dijalankan, terdapat segelintir murid tidak fokus dan melaksanakan aktiviti ini dalam keadaan sambil lewat.